Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Apa khabar semua? Malam ni kita akan cerita satu lagi topik yang akan membawa anda kepada satu fahaman yang perkara-perkara yang kita ambil sebagai enteng ataupun take for granted sebenarnya merupakan salah satu daripada cara untuk kita menyelesaikan banyak masalah dalam hidup kita kalau kita tak ada jawapan. Contoh, saya akan bagi tahu nanti, tapi sementara tu kalau siapa yang sudi, sila kita berkongsi cerita dengan sesiapa yang anda sudi. Tekan love, tekan like, tekan share, insyaAllah. Okay, baik. Yang penting ialah malam ni saya nak tanya, cuba tulis satu hari anda terdedah kepada cahaya matahari berapa minit. Cuba kita dapat secara rambang dulu, kita tengok penonton kita ataupun follower kita dalam program ni ramai tak yang kena matahari ataupun ramai tak yang tak kena matahari. Bagi mereka yang belum kena, cuba dengar. Kalau lebih pada seminggu tak kena, lagi kena dengar. Kalau dah berbulan-bulan tak kena, memang you kena dengar. Pasal apa? Benda ni simple. Kita pun kalau siapa budak-budak kampung dulu pernah tinggal di kampung, pernah main di sawah padi ataupun ikut mak bapak pergi menoreh getah, sekurang-kurangnya ada daun. Tapi kalau yang sawah padi tu tengok warna kulit you dah jadi warna apa sekarang, mungkin dah tukar jadi elok balik. Tetapi sebenarnya begini, 75% daripada rakyat satu dunia secara puratanya average tak kena matahari, ataupun bukan soal matahari, jawapannya vitamin D sebenarnya. Kita mempersoalkan topik pada malam ni ialah vitamin D apa akan jadi kalau tak cukup. Adakah betul sampai 10 jenis penyakit lebih yang boleh menghinggap atau mendekati kita? Kalau tak kena 10-10, mungkin satu atau dua yang you tak perasan, yang saya pun tak perasan. Sebab benda tu berlaku mengikut tahunan, dan bila dia lama berakumulasi, baru dia nampak apabila di ujung-ujung penyakit tu nak timbul nanti. Baik, apapun begini, saya kata tadi 75% daripada rakyat satu dunia vitamin D nya tak cukup. Okey, terutama sekali bagi mereka yang tinggal di atas daripada khatulistiwa ni, maksudnya daripada tropical ni, bila dia di negara-negara sejuk yang ada 4 season. Selalunya winter tu memang beberapa bulan, at least 3 to 4 months mereka tidak cukup matahari, vitamin D pun tak cukup. Dan kalau nak mengharapkan makanan, memang betul-betul tak cukup. Sebab nanti saya cerita kat you macam mana nak dapat vitamin D daripada makanan sampai ia mencukupi. Sebenarnya agak sukar juga. Namun saya bagi tahu dulu kenapa ramai rakyat kita, ada satu statistik mengatakan dalam 7 bilion rakyat di dunia ni, 1 bilion 1B tak cukup vitamin D. Jadi ramailah sebenarnya. Tetapi you heran, kalau ramai tak cukup vitamin D, kenapa tulang kita semua masih nampak macam kuat aja kan, macam tak rosak aja kan? Rupa-rupanya orang tak komplain kalau sikit-sikit, kalau osteoporosis yang awal-awal you tak rasa pun. Okey, baik, ada 2-3 punca utama. Nombor satu ialah disebabkan oleh perut kita. Maksudnya usus kita ada bermasalah. Vitamin D tu tak boleh proses nanti, walaupun diperbuat daripada kulit, tapi dia perlu melalui liver dan kidney. Nanti saya ulang lagi sekali, daripada kulit, liver, kidney. Tapi perut memainkan peranan juga, terutama sekali gallbladder. Gallbladder tu maksudnya apa? Empedu, pundi empedu kita tu di bawah liver tu, yang dibuat khas untuk penyimpanan, untuk simpanan apa yang dinamakan bile. Dan bile ini diperlukan untuk proses fat, makanan-makanan yang berlemak tu, supaya vitamin D daripada makanan kita boleh diabsorb. Maklum sajalah vitamin D ni dapat daripada ikan, dapat daripada mushroom, setengah-setengah daging, telur boleh. Tetapi kalau perut kita rosak, habis juga. Nombor dua, masalah faktor umur. Lagi meningkat umur kita, lagi susah kita nak absorb vitamin D. Seterusnya, skin pigment. Kalau kulit kita ni lagi gelap, maka dia lagi susah nak mendapat cahaya UVB tu.
ultraviolet B. Kita tak pakai A untuk tujuan dapat vitamin D ni. Baik, seterusnya, kalau saya dah kata tadi, matahari kalau di negara-negara yang atas daripada sekian latitude, atas daripada 37-40 latitude ke atas tu, seperti Norway, Finland, all those country, Denmark ke atas, New Zealand dan sebagainya, Australia pun kalau setengah-setengah waktu tu mereka tak dapat matahari langsung. Baik, sambung. Ada masalah metabolic disorder, seperti kalau you ada high blood, ada diabetes, ada kolesterol, mungkin termasuk obesity sekali pun boleh merosakkan absorption of vitamin D. Baik, sambung lagi. Kalau siapa yang ada stres, memang bila kortisol tu meningkat, rupanya dia block daripada reseptor dalam sel kita untuk mengambil vitamin D juga. Dahsyat untuk anda yang banyak stres tu, bukan pasal makan, bukan pasal tak cukup matahari, tapi pasal stres saja. Baik, seterusnya, ada genetic disorder, ada kapal terbang banyak testing kat belakang, dengar tak? Kuat betul. Okey, alright, sebab belakang ni ada TUDM, tu kapal terbang tentera udara tu. Okey, kita cerita sikit tentang polymorphism. You pernah dengar tak ricket? Penyakit ricket. Zaman sekarang kurang kot, tapi zaman dulu you perasan tak ramai kanak-kanak bila dia tak cukup vitamin D ni, dia jadi macam kakinya macam bow, macam bengkok. Orang utara panggil pengkak. dia jadi macam orang panggil bengkok keluar macam tu kaki dia, ricket. Okay, so ramai yang bermasalah kaki bengkok, tulang belakang bengkok, ni ada masalah genetik, ada juga. Dan kalau bakteria you tak happy pun tak boleh dapat juga vitamin D ni. Dan of course kalau you masalah autoimmune, you tak cukup magnesium, you tak cukup zinc, sebab dia tak boleh bekerja seorang diri vitamin D ni. Sebenarnya saya mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tu background kenapa you tak cukup vitamin D. Okay, tetapi sebenarnya kalau you nak tahu, vitamin D3 ni senang dapat kat Malaysia, sepatutnya tak ada komplain. Baik, saya habiskan dengan makanan dulu. Kata orang boleh dapat daripada makanan, jadi kalau tak kena matahari pun tak apa. Tapi saya baru dapat baca banyak kajian-kajian mengatakan untuk you mendapat secukupnya vitamin D3 seharian punya, orang panggil had ataupun jumlah yang direkomend, sebenarnya you kena makan, saya tunjuk kat you ikan-ikan ni seperti salmon, you pernah dengar kan, ikan trout, ikan apa lagi, cod liver, ikan cod ni lah, ataupun ikan tuna, semua ni you kena makan minimum antara, kalau ikan salmon tadi tu lebih kurang 10 cawan isi dia saja satu hari, barulah mencukupi. You boleh ke makan sampai 10 cawan satu hari, tiap-tiap hari pula tu. Kalau mushroom pun boleh juga, nak ambil vitamin D3 ada dalam mushroom, tapi you kena 14 cawan. You bayangkan, mushroom tu 14 cawan satu hari, boleh habis ke? Okey, jadi dia punya jumlah kalau nak ambil sampai ada 1-2 lagi ikan-ikan tu sampai 40 cawan baru cukup dia punya vitamin D daripada situ, vitamin D3 lah kan. Jadi daripada makanan selalunya orang tak cukup, itu maksud saya. Okey, nombor 1. Jadi bila makan egg yolk, orang kata kalau telur yang kuning tu pun kena makan lebih kurang 39 biji telur yang kuning tu saja, baru mencukupi untuk vitamin D3 seharian. Jadi rupa-rupanya dahsyat daripada makanan nak dapat sebanyak tu. So sebab itulah ada 2 cara yang seterusnya. Saya beritahu kat you, boleh daripada makanan, tetapi tidak boleh mengharapkan 100% daripada makanan. Itu maksud saya. Faham Okey. Jadi kita kena patah balik kepada yang Tuhan bagi. Jadi Allah bagi kat kita matahari. Bahkan kalau you tinggal di bahagian ekuator ni, di Khatul Istiwa ni, kalau you tak cukup matahari, memang ada sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita yang tidak kemas. Sebab apa? Tuhan dah bagi free, kita tak boleh dapat.
Mungkin disebabkan you bekerja ataupun masalah-masalah lain, seperti kalau you berpenyakit, memang betul you memang tak cukup vitamin D. Orang yang berpenyakit perlukan lebih vitamin D tau. Orang yang pregnant, orang yang ada masalah immunity, kan baru-baru ni orang kan sekarang pun orang yang kena COVID, kena virus, you perlukan lebih vitamin D ni untuk membantu you meningkatkan immunity. Baik, balik kepada berapa lama you nak kena matahari. Tadi you tulis 20 minit, kan ada yang 45 minit. Alhamdulillah. Yang penting ialah minimumnya lebih kurang 15 hingga 20 minit. 15 minit pun cukup kalau you ambil di antara pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang. Saya ulang, 10 pagi hingga 3 petang pun tak apalah. Okey, dengan syarat jangan lebih pada pukul 2-3 petang tu. Sebab matahari belah petang tu tak berapa sihat kalau dari segi cahayanya. UVB yang terbaik antara pukul 10 hingga pukul 2 petang. Kan saya dah betulkan dulu, saya selalu suruh you buat sebelum pukul 9 pagi. Yang saya duduk kerja pagi-pagi tu, saya ingatkan itu yang terbaik. Tapi kebaikan waktu pagi tu, cahaya yang banyak warna-warni itu lain pula. Dia punya impak kepada ketenangan jiwa, happiness, enjoy, tengok cantik seni dia. Dan tak rugi sangatlah sebab dia masih lagi pagi. Nah, you tak perlu risau sangat cahaya macam tu. Dapat juga kan. Tapi yang penting ialah kalau untuk vitamin D3 ni, you kena ambil dari antara pukul 10 hingga pukul 2 petang sebanyak 15-20 minit cukup, bergantung kepada berapa banyak pendedahan you kepada kulit you. Boleh? Okey dah. So kalau katakan you dah dapat macam tu, bandingkan nanti kalau you dapat 15 minit tu dah hampir lebih kurang dekat 20,000 international unit. Kalau you ambil suplemen. Kan suplemen tu ada yang 1,000, ada yang 5,000. Saya selalu bagi 10,000 international unit bersamaan dengan K2 D3. Dengan K2 berapa saya minta? 100 mikrogram, 100 hingga 200 mikrogram lah. 100 pun dah cukup mikrogram kalau K2. Okey, K2 dengan D3 harus datang sekali macam tu, dia tak boleh dia seorang-seorang. Sebab apa? Tujuannya ialah vitamin D3 adalah untuk menarik kalsium supaya disimpan di tempat-tempat yang betul oleh K2. Saya ulang, D3 ditugaskan untuk mengambil kalsium ni untuk diabsorb semua daripada makanan ataupun daripada matahari yang kena kulit. Kulit di bawahnya ada kolesterol. Kolesterol tu ditukar, masuk ke dalam liver, diproses, lagi sekali diproses, kali ketiga diproses. Stepnya ialah di kidney, baru dia boleh pakai. D3 tu aktif. Dia join dengan K2, jadi tulang jadi kuat ni, macam tulang-tulang ni semua ni. Ni asal-usulnya daripada kalsium yang bertebaran daripada makanan-makanan, diabsorb dengan bantuan D3. Lepas tu bila diabsorb, K2 lah memberi arahan. Yang ni pergi ke bahagian rusuk, yang ni pergi ke bahagian tangan, yang ni pergi bahagian pelvis ataupun pergi ke tulang belakang. Baik, antara 10 jenis penyakit yang you kena check, supaya you kadang-kadang tak pernah pergi cek darah kan, tapi kadang-kadang simptom, petanda ni pun dah cukup untuk you suspect. Number one, kalau tak ada penyakit lain, you tak jatuh, you tak pernah angkat barang berat, tengok-tengok rupa-rupanya you tak boleh bangun, ataupun you sakit belakang, all the time sakit belakang je. Susah daripada kalau keadaan bertinggung tu, kalau nak bangun macam orang 85 tahun, faham? Padahal you baru 32 tahun. Ini antara petanda awal low back pain. Kalau tak ada masalah lain, you dah exclude, tak ada diagnosis lain, maka yang ni antara yang saya masukkan antara 10 penyakit yang boleh rapat dengan kita. Low back pain is very, orang kata apa, menyusahkan. Nak hidup pun susah, nak tidur pun susah, nak sembahyang lagi susah, faham? Jadi kalau you nak test tengok, you bertinggung, kalau siapa yang masih lagi boleh squat, lepas tu you cuba bangun daripada squat, daripada duduk bawah, nak bangun straight, tengok ada tak tangkap ke belakang tu. Setengah orang dia sakit tak boleh bangun, dia kena pegang dinding dan sebagainya. Cuba tengok, kalau you ambil secukupnya vitamin D kemudian, sama ada melalui matahari atau suplemen, kalau dia improve, itu petandanya you tak cukup vitamin D. Faham? Nombor 2, dia boleh turun daripada belakang, dia boleh turun kepada pinggul.
pun boleh sakit. Hip joint, you punya tulang sebelah pinggang ni pun dia punya sendi boleh sakit, paha boleh sakit, termasuk otot sekali boleh sakit, bukan sendi sahaja. Dan selalunya dia akan sakit bahagian yang dekat central badan you. Kalau tangan macam ni, dia akan sakit belah sini. Kalau saya ni tangan, lepas tu dia boleh sakit kat sini. Okey, dekat dengan kita punya body yang tengah ni. Ujung kurang sikit, sama juga paha, betis kurang sikit. Contoh. Okey, so kalau you berjalan macam dah orang tua berjalan, dah mula nak bongkok-bongkok sikit, cuba cek vitamin D. So kalau you suspect macam tu, apa you kena buat? You kena pergi cek ada test darah yang boleh memberi you punya content vitamin D3. Okey, dan dia ada julat dia yang normal. Dan ramai daripada kita, termasuk saya dulu, adalah dalam lingkungan bawah, dah mula tak cukup vitamin D, walaupun tak keluar lagi sampai bawah sangat, tapi dah orang panggil lower border dah. Baik, sambung. Penyakit apa lagi yang boleh you dapat? Nombor seterusnya, nombor 2 ialah you dapat tulang sakit. Tulang-tulang ni semua sakit je. Selalunya kalau you picit kat sini, ni tulang sternum ni, dan satu lagi kat tulang betis kering ni kat sini, okey, you tulang kering. Tahu tulang kering kat depan tu, you kalau tekan kat shin tu dan tekan kat sternum ni, kalau rasa bisa sakit, you suspect vitamin D3 pun tak cukup. Seterusnya, you selalu rasa letih, tak ada sebab. Letih ni banyak cerita, tapi katakan campur aduk dengan tak kena matahari, dengan stres lagi, antaranya tak cukup vitamin D3 adalah salah satu penyebab. Nombor 4 ialah you tak cukup endurance. Dulu you boleh tahan lama kalau naik basikal ke, berjalan kaki ke, jogging ke, ataupun buat kerja kat office ke, pukul 3-4 you masih lagi fresh, ataupun you boleh tahan lasak lah. Tapi sekarang kalau overtime je, memang you tersungkur lah, tak larat, tak boleh bangun lagi dah. Maksudnya you punya endurance, tahan lasak you dah amat berkurangan sekarang. Baik, seterusnya, you punya mood akan jatuh. Orang yang ada vitamin D3 tak cukup ni, dia punya mood selalu down, macam orang murung aja. Kalau tanya sebab apa, tak tahu. Bahaya ni, okey. Dan selalunya dia akan terus masuk ke ruang depresi pun, jadi depressed je all the time, ya. Disebabkan apa? Ada masalah serotonin, ya. Sebab bila you stress, bila you dah mood you jatuh, dan vitamin D3 ni memang tak cukup lah puncanya kan. Jadi sampai tidur you pun terganggu. Okey, satu lagi tentang tidur ni, bukan pasal you stress ke apa, you saja tak boleh tidur je. Memang sleep you disturb, dan sampai nak kena makan ubat tidur, check tengok. Okey, ada orang sampai dapat sleep apnea. Tahu apnea? You tak boleh bernafas, yang bangun-bangun tu, tidur tak sampai 1 jam dah terbangun-bangun, tak boleh nafas semua tu. Ni sleep apnea ni memang mengganggu ramai sangat kalau yang tak cukup vitamin D3. So jaga baik-baik, ya. Nombor seterusnya, nombor 7, you punya kepala senang berpeluh. Badan semua tak peluh, rambut ni basah. You pun dapat sweaty head. Okey, funny, ya. Dan seterusnya, anda akan gugur rambut senang. Terutama sekali orang perempuan boleh gugur rambut kalau tak cukup vitamin D. Boleh faham, ya? Orang lelaki ke perempuan pula ada satu jenis penyakit lagi tentang gugur rambut ni, namanya alopecia. Dia botak yang berpatch-patch, bukan semua, tapi dia bertempat-tempat saja. Jadi tak elok lah kan, tak sama rata. Seterusnya, kalau ada luka, lambat, macam orang diabetik pula. Bahkan you boleh kena diabetes pun kalau tak jaga betul, vitamin D3 tak cukup. Lepas tu dizzy, senang pening-pening, seringan kepala ni, okey. Dan ada masalah jantung. Siapa yang lemah jantung, dia akan, ataupun tak lemah lagi, tetapi dia boleh nampak macam you sakit lemah jantung. Contohnya ada masalah palpitation, sehinggakan setengah orang tu risau, sebab ada kes-kes yang kena stroke pun. Dan blood pressure boleh naik kalau tak cukup D3. Dahsyat ni. Ada setengah orang tu boleh sampai ke arah macam heart attack pun.
Saya pun heran macam mana semua ni kan berlaku. Rupanya D3 kalau kita explain nanti memang ada dia punya, orang panggil, perjalanannya, kenapa dia boleh jadi semua ni. Memang betul lah, body weight pun boleh meningkat, tak pasal-pasal boleh jadi gemuk. Lepas tu you senang dapat infection, sikit-sikit dapat flu. Sebab itulah zaman pandemik macam ni sekarang ni, vitamin D memainkan peranan yang amat penting. Okey, last sikit lagi ialah masalah tak boleh fokus. Otak pun kadang-kadang senang kalau peringkat umur dah tua. Kalau tambah pula vitamin D tak cukup, senang dapat nyanyuk. Dan kita tutup cerita sehingga kan ada orang boleh mempertikaikan kanser pun dah dikaitkan dengan tak cukup vitamin D, D3. So tuan-tuan bersekalian, kalau dah sampai kanser pun boleh ada hubungannya dengan vitamin D3 ni tak cukup. Saya rasa you kena, tak ada jalan lain. Bagi badan kita kena matahari. Kalau tak cukup matahari, ambil makan tadi memang tak cukup lah. Makan banyak mana pun tak larat. Sampai bercawan-cawan, apa tu, sampai dekat setengah kilo nak makan daging-daging semua tu. Saya rasa tak masuk akal lah kan. Okay, banyak sangat. So boleh you ambil suplemen 10,000 international unit D3 dengan K2 lebih kurang 100 atau 200 mikrogram dah cukup. Selalunya saya sendiri ambil sebiji pagi, sebiji malam. Kadang-kadang sehari sebiji pun dah cukup. 10,000 IU D3, 100 to 200 microgram of apa yang namakan K2. Wajib lah kena ada K2. So kalau siapa yang nak pergi farmasi tu, tengok dia punya berapa orang panggil international unit. Jangan ambil bawah pada 2-3 thousand microgram. Memang tak cukup, tak jadi apa pun dalam badan kita nanti. Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Kalau you tak tahu kat mana nak ambil D3K2 tu, contact kita punya dropshipper pun dia orang tahu, ataupun kita punya admin. Okey, dan jangan lupa salah satu cara untuk bantu dapatkan D3 ialah Sacha Inchi Oil. Dia ada kaitan dengan untuk cepatkan lagi, orang panggil apa, memberi rangsangan untuk absorption of, sebab semua ni fat soluble vitamin kan, untuk dapatkan D3. Okey, cukup dulu anda sekalian. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi join. Jangan takut kepada matahari. Okey, kalau takat 20-30 minit tu tak payah membawa sunblock semua, tak perlu. Okey, cukup dulu. Saya doakan kepada anda sekalian, semoga dunia anda bahagia, akhirat anda syurga, dan always let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.